surah Al-Fathi. Al-Fathi makna pembukaan ataupun kejayaan. Diturunnya di Madinah, mempunyai 29 ayat. Dia sepanjang perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah masa turun tu. Tapi turunnya satu surah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sambung bacaan muka surat 511 awal surah Al-Fathi. Awal surah Al-Fathi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca serentak. Inna fatahna laka fatham mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه
وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Surah Al-Fathi. Al-Fathi makna pembukaan ataupun kejayaan. Diturunnya di Madinah, mempunyai 29 ayat. Dia sepanjang perjalanan Nabi daripada Madinah ke Mekah masa turun tu. Tapi turunnya satu surah lengkap. Satu surah lengkap. Dinamakan surah Al-Fathi kerana di dalamnya menceritakan tentang kejayaan Nabi menawan kota Mekah. Walaupun turunnya ni pada tahun 6 Hijrah. Turun ayat ni pada tahun 6 Hijrah. Tapi pembukaan penawanan kota Mekah tu tahun 8 Hijrah, 2 tahun lagi. Turun ayat ni Allah dah bagi tahu dah. Inna fatahna, kami akan bukakan untuk engkau wahai Muhammad satu pembukaan yang besar, kejayaan yang jelas. Jadi benda tu tak berlaku lagi tapi Allah dah bagi tahu. Okey. Tu surah Al-Fathi. Dan riwayat dikatakan sepanjang perjalanan Nabi ke Mekah pada tahun 6 Hijrah, iaitu Nabi nak pergi buat umrah. Itulah umrah pertama Nabi. Umrah pertama Nabi semenjak Nabi keluar daripada Mekah. Maksudnya di hijrah ke Mekah. Tak pernah Nabi pergi lagi. Itu first time nak pergi Mekah. Puncanya, mulanya Nabi bermimpi di Madinah. Masa duduk Madinah, Nabi mimpi sedang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Talbiyah dan tawaf keliling Kaabah dalam keadaan Kaabah tu dah tak ada berhala. Dah tak ada berhala, walaupun hakikat waktu tu masih ada berhala. Tapi dalam mimpi Nabi, tak ada berhala, ramai yang ikut Nabi pakai ihram, tawaf bersama Nabi. Jadi Nabi terjaga daripada mimpi tidur tadi. Nabi cerita pada sahabat, aku mimpi demikian. Maka sahabat kata, ya Rasulullah, mungkin itu berita bahawa isyarat kata kita dibenarkan masuk buat umrah dengan aman. Maka Nabi diam dan akhirnya Nabi buat keputusan, jom pergi berihram. Yang ikut Nabi lebih kurang antara 1,400 atau 1,500 orang. Sahabat yang nak pergi buat umrah bersama Rasulullah SAW. Semua buat ihram serentak. Bersama ada yang ikut isteri mereka dan sebagainya. Jadi, kita daripada Madinah, sebab tu kita kalau pergi Mekah, nak pergi buat umrah ataupun haji, rombongan yang pergi Madinah dulu, mungkin turun Jeddah pergi Madinah ataupun flight turun di Madinah. Mesti kita, miqat kita kalau kita nak masuk daripada Madinah tu nak masuk ke Mekah. Madinah, tak singgah mana dah, nak masuk Mekah ya, nak buat haji umrah. Maka miqat kita di Bir Ali. Ada isu sahabat kita ni, dia nak pergi umrah, pergi Madinah dulu. Tapi daripada Madinah tu, pergi pula ke Taif. Masuk ke Taif, tak masuk Mekah lagi. Jadi, kalau macam tu, dia belum masuk Mekah, tak perlu nak miqat di Bir Ali. Dia hanya bermiqat, bila nak masuk Mekah? Bila nak masuk Mekah? Oh, saya nak masuk Mekah 2 hari lagi. Dari mana nak masuk Mekah? Dari kota Taif. Miqatnya di Qarnul Manazil yang ada di Taif. Kalau dia datang daripada contoh flight, katalah flight Malaysia Madinah, singgah Madinah lah, ziarah Madinah semuanya. Lepas tu mungkin berlaku naik pula Madinah, dia tak pergi Mekah lagi, dia pergi ke Mesir. Contohnya pergi ke Mesir, kan? KL, Madinah, Madinah pergi Mesir, tak masuk Mekah pun. Daripada Mesir tu baru pergi Jeddah, Jeddah masuk Mekah, kan? Jeddah baru nak masuk Mekah. Sekarang stesen yang paling dekat dia nak pergi ke Mekah, Jeddah bukan miqat, dia kena ghostan belakang lagi. Dari mana dia mai? Dari Mesir.
Bukan kira daripada Madinah, bukan kira daripada Malaysia. Dia kira datang daripada Mesir. Flight dia daripada Mesir. Walaupun transit daripada Mesir. Mesir, miqatnya di mana? Miqatnya di Juhfah. Juhfah. Bukan Bir Ali, bukan Qarn Manazil. Juhfah, laluan orang Mesir. Jadi tengok dia nak masuk ke Mekah tu dari bandar mana yang ada miqat terdekat. Kan? Okey, tak apa tu hal tu. Tapi Nabi bermiqat di Bir Ali sebelum masuk ke Mekah. Sampai di Mekah, mata-mata Quraisy ni dah nampak rombongan Muhammad dah mula datang nak sampai ke Mekah. Sehinggalah mereka, Nabi sampai ke kawasan Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah, tiba-tiba Nabi dikepung. Nabi dikepung oleh orang Quraisy ni, hantar rombongan. Pergi sekat Nabi, tak, jangan pergi masuk Mekah. Dalam ketika tu sahabat kata kita lawan. Nabi kata tak boleh, kita dalam ihram. Berarti dalam ihram jangan nak perang, jangan nak bergaduh. Ini selalu kita pesan pada jemaah kita. Dalam ihram jangan nak bergaduh-gaduh sampai nak bertumbuk-tumbuk. Rosak kita punya ibadah. Jadi Nabi pun tak. Nabi bagi tahu dengan baik, kami datang bukan tujuan nak perang, tujuan untuk buat umrah dan sebagainya. Tak boleh. Sampailah Nabi berkumpul di Hudaybiyah dan Nabi hantar utusan. Mulanya Nabi nak suruh Sayyidina Umar lah pergi negotiate dengan bos dia orang ni, menteri dia orang ni. Kan? Ketua-ketua dia orang dalam Mekah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, aku ni banyak musuh. Kalau nak negotiate ni, nak pergi bincang-bincang, tak sesuai aku. Ni Sayyidina Umar bagi pandangan pada Nabi. Jadi Sayyidina Umar kata, aku cadang hantar Osman lah. Osman ni orang baik. Dan dia pula ada keluarga sana, dalaman tu dia mudahlah nak bawa bincang. Ada hubungan yang baik. Maka Nabi setuju. Ini cadangan Sayyidina Umar yang banyak bertepatan dengan wahyu Allah Ta'ala dan keputusan Nabi. Maka Nabi utus Osman. Sayyidina Osman masuk seorang diri. Masuk Mekah, konon nak bincang, nak suruh buka lah sekatan supaya kami datang nak masuk buat umrah. Sayyidina Osman tunggu daripada pagi dia pergi, tengah hari tak balik mai. Sampai ke petang. Dikatakan sampai ke malam. Ataupun petang tu baru Sayyidina Osman patah balik. Waktu Sayyidina Osman tak balik lagi ni, Rasulullah dah gelisah, para sahabat lain dah gelisah. Mereka dah bisik-bisik, dia kata mungkin Sayyidina Osman ni dah kena pancung dah ni. Dah kena bunuh dah. Jadi maka Rasulullah diam. Rasulullah terus buat perjanjian dengan sahabat-sahabat. Ketika tu sahabat kata, ya Rasulullah, tak boleh jadi macam ni, kita lawan je lah. Kita lawan je. Jadi orang kata apa? Berbalah sama sahabat. Ada yang kata nak lawan, ni kata janganlah, ikut taat Rasulullah. Maka Rasulullah diamkan dia orang dan duduk di satu tempat namanya Ridwan, pokok Ridwan. Maka duduk situ dan Nabi berbai'ah. Minta semua jentera Nabi, tentera Nabi 1,500 orang semua taat setia dengan Nabi. Jangan cakap, jangan buat keputusan, jangan komen apa, tunggu keputusan Nabi, arahan Nabi. Semua baru setia. Jadi perjanjian tu dinamakan perjanjian Ridwan. Bai'atu Ridwan. Bai'ah Ridwan. Sehingga Nabi isytiharkan, siapa yang berbai'ah dengan aku di Bai'atul Ridwan, di bawah pokok Ridwan, maka tak akan dihinggapi api neraka. Tak akan kena api neraka. Semua yang datang bersama Nabi 1,500 tadi ni, lebih kurang antara 1,400-1,500, seorang je yang tak nak bai'ah dengan Nabi. Kenapa? Kerana dia anggap Nabi ni pembohong. Na'udzubillah, dah terkeluar Islam bila kata Nabi bohong. Apa yang dia kata Nabi bohong? Sebab dia kata, daripada Madinah kata kita boleh buat umrah. Tiba-tiba masuk mai tak boleh buat. Kata daripada Madinah dah turun ayat pembukaan kota Mekah. Nabi dah baca ni. Dalam perjalanan tu Nabi dah baca, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira. Pembukaan kota Mekah dah. Tapi tak berjaya pun. Dia tak nak percaya. Dia lari seorang-seorang pergi tempat lain sembunyi. Akhirnya na'udzubillah mati dalam keadaan kufur, munafik. Yang lain semua duduk bersama Nabi, pegang tangan Nabi dan pegang sahabat-sahabat semua. Sehingga buat perjanjian setia dengan Nabi SAW. Maka perjanjian setia tu namanya Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'atul Ridwan. Itu bukan perjanjian Hudaybiyah, tapi dalam masa serentak. Setelah tu Rasulullah tenang. Maka Rasulullah bagi tahu kepada
wakil Quraisy yang datang sekat tadi. Mai kita buat perjanjian lah macam ni. Kalau kau tak bagi aku masuk tahun ni buat umrah, mai kita buat perjanjian. Bila masa untuk buat umrah? Okey, dia setuju. Dia duduk sana, Nabi duduk sini. Sebelah Nabi, Sayyidina Ali jadi tukang tulis perjanjian tersebut. Maka Rasulullah kata, tulis. Wahai Ali, mulakan perjanjian kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Sayyidina Ali cepat-cepat, Bismillahirrahmanirrahim, tulis. Dia bantah. Amru bin Suhail bantah. Terbalik. Suhail bin Amru. Suhail ni bantah. Dia kata, aku tak setuju engkau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu pun Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pemurah. Jadi kami tak tahu pun siapa penyayang pemurah. Tak kenal pun Rahman Rahim. Tak nak. Maka Rasul mengalah. Dia pakai ihram. Mengalah je lah. Wahai Ali, padam je lah Bismillahirrahmanirrahim tu. Ali geram. Tapi geram-geram ni padam jugalah sebab perintah Nabi. Padam, nak suruh tulis apa? Dia kata tulislah dengan Bismikallahumma. Itu biasa orang Quraisy, orang tak Islam, nak mula apa-apa dia tulis Bismikallahumma. Itu bismillah dia orang lah. Bismikallahumma. Dengan nama engkau ya Allah. Tak apalah. Benda tu tak ada unsur syirik pun. Okey, Sayyidina Ali tulis Bismikallahumma. Dia pun tulis Bismikallahumma. Okey, tulis pula daripada Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali pun tulis min Muhammad Rasulullah. Min tu makna daripada. Muhammad letter head kan, nak tulis daripada dulu. Daripada Muhammad Rasulullah. Dia bantah pula. Saya bantah. Tamam. Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kenapa? Sebab kalau tulis Rasulullah tu yang diakui oleh orang Islam. Orang Islam je yang mengaku engkau Rasulullah. Kami tak Islam. Kami tak nak ikut. Kami tak percaya. Jangan tulis itu. Habis itu kau nak suruh tulis apa? Tulis Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah cukup. Rasulullah pun mengalah. Wahai Ali, padamlah Rasulullah. Tambah je bin Abdullah. Muhammad dah ada kan? Sayyidina Ali dah geram. Tak boleh tahan lah. Letak pen, dia kata aku tak nak padam. Rasulullah lembut. Tenangkan dia. Rasulullah kata kat mana perkataan bin Rasulullah tu? Kat sini. Rasulullah ambil dia padam. Suruh tulis korek dia. Pembetulannya bin Abdullah. Sayyidina Ali pun tulis belakang. Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Umar ni tak tenang. Dia pegang pedang. Letak, masuk, letak. Tarik, naik, keluar, masuk. Pedang ni, geram ni. Dia geram dengan Suhail duk bantah Rasulullah ni. Sayyidina Abu Bakar duk pegang Umar. Tenang. Rasulullah paling kepada Umar. Tengok Abu Bakar dan Umar belakang. Wahai Umar, wahai Abu Bakar. Tahun ni, tenanglah kamu. Mungkin tahun ni kau nampak dia, kau marah kat dia. Musuh dengan dia, Suhail ni. Musuh dengan Suhail. Tapi mungkin tahun depan kau sayang pula dengan dia. Rasulullah kata itu. Tahun depan kau sayang dengan dia pula. Jadi tak apalah. Peristiwa tu, maka buatlah perjanjian, adalah item perjanjiannya. Antaranya perjanjian tu, engkau tak boleh buat umrah tahun ni, kena balik dulu Madinah. Umrah dibenarkan tahun depan. Itu adalah perjanjian yang panjang. Tapi nak cerita Rasulullah punya mukjizat cakap tadi, hari ni kau benci ke dia, tahun depan kau sayang ke dia. Tahun depan yang datang Nabi buat umrah, dinamakan umrah qadha tu. Qadha baliklah, dah tahun ni tak dapat, tahun depan tahun 7 Hijrah boleh masuk. Buat umrah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ikut. Ketika Nabi tahallul rambut, botak, maka ketika tu sahabat-sahabat ni semua nak berebut, nak terekam ambil rambut Nabi. Nabi berkat rambut Nabi SAW. Jadi Nabi nampak semua sahabat nak ambil rambut dia, maka Nabi suruh cukur sebelah kanan ni, Nabi pegang, panggil Abu Talha. Nah, tabu, berilah kepada sahabat-sahabat, edarkan. Rambut Nabi ni suruh edarkan. Semua sahabat ambil, tak ada selai pun yang jatuh yang tak dipungut. Semua hilang. Maksudnya semua orang ambil rambut. Termasuk Sayyidina Abu Bakar ni nampak. Nampak apa? Nampak Suhail yang tahun lepas, dia yang kata tak boleh tulis Bismillah, tak boleh tulis Rasulullah ni. Tahun ni dia masuk Islam dah. Dia masuk Islam dah. Dia antara orang yang berebut rambut Nabi. Maksudnya dia dah Islam dah. Sayyidina Abu Bakar menangis. Tengok sebab apa? Benarnya perkataan Nabi. Tepat. Tahun ni kau benci ke dia, tahun depan kau sayang ke dia. Bila tengok dia dah Islam, berebut rambut Nabi SAW. Jadi dia pun ambil. Semua ambil rambut Nabi ni, ada yang kucuk, letak kat mata, simpan. Ada yang simpan dalam jubah, ada yang simpan dalam serban ni, di hitan serban. Ada yang letak, buka kopiah,
tutupan dia ni masuk dalam rambut dia. Macam-macam cara simpan rambut Nabi. Ada yang macam-macam lah. Antaranya setelah tu, jadi Nabi ni potong rambut banyak kali umrah dia. Dikatakan yang pasti 4 kali, ada yang mengatakan 6 kali. 6 kali termasuk 6 tu adalah umrah yang tak jadi. Yang tak jadi ni, tahun 6 Hijrah ni. Dikira buat umrah jugalah. Jadi antaranya sahabat-sahabat yang wasiat, kalau aku mati nanti tolong kapankan aku dengan 3 helai rambut Nabi ni. Letak kat mata kanan, mata kiri, kat mulut. Orang tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Supaya mudah-mudahan Allah tak bakar aku dengan neraka, sebab jasad Nabi ada kat mata dan mulut aku. Takkan Allah nak bakar Nabi ada dengan aku. Masya Allah, ni tabarruk, ambil berkat daripada rambut Nabi SAW adalah benda yang sangat dituntut, ambil berkat daripada Nabi SAW. Cuma kita sekarang ni, ialah tak dapatlah nak tengok rambut. Kalau benar ada, maka kita ambil lah keberkatan. Tengok, kalau boleh pegang-pegang, tapi dah debuk dalam balang apa semuanya kan. Ala kulli hal, sahabat ni dah faham hal mengambil berkat daripada Rasulullah SAW ni tak dilarang. Nabi suruh pula. Kan Nabi potong rambut, suruh edarkan. Bukan cerita rambut je. Janggut Nabi yang jatuh pun dia orang akan pungut kuku Nabi. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dia simpan kuku Nabi ni, simpan dalam kain balutan, simpan. Bila dia mati, dia wasiat, kalau aku mati tolong letak kuku Nabi, satu mata, satu mulut. Kan? 3 helai kuku Nabi, 3 potongan kuku Nabi. Ada yang mengambil berkat dengan darah bekam Nabi SAW. Sehingga Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang dah darah dia bercampur dengan darah aku, tu orang tu. Nabi tunjuk kepada siapa? Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ni ayah kepada Sa'ad bin ayah pada Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri bin Malik bin Sinan. Malik bin Sinan tu telan darah Nabi SAW. Tu darah dia. Sayyidina Abdullah bin Zubair, macam-macam lah ambil berkat daripada jasad Nabi SAW. Ini bukan satu benda yang haram, bid'ah, syirik. Na'udzubillah. Siapa yang menuduh demikian, berarti dia menuduh sahabat-sahabat dah syirik. Menuduh Sayyidina Bilal bin Abi Rabah yang berebut nak ambil air wuduk Nabi. Bila Nabi wuduk, dia orang pakai tadah kat bawah ni. Nitik tap masuk dalam bekas. Lepas tu semua ambil buat minum, sapu muka, buat ubat dan sebagainya. Jelas, ini bukan cerita dongeng, bukan cerita bohong. Dalam sahih riwayat, malah isteri Nabi, Ummu Salamah sendiri pesan kat Bilal. Bilal, dia tadah kan, dia tadah bekas di bawah Nabi ambil wuduk. Pada sahabat-sahabat minta, oh Bilal, nanti bagi aku sikit. Semua sahabat minta. Ummu Salamah duduk dalam kemah Nabi. Dia dengar orang duk minta air wuduk Nabi. Dia bisik daripada sebelah kemah sini, hai Bilal, jangan lupa bahagian aku ya. Nak ambil air wuduk Nabi SAW juga. Jadi, dan Nabi sendiri, depan Nabi yang bagikan. Ada seorang sahabat yang sakit lama dah. Dia minta anak dia bawa air, suruh Nabi jampi, nak buat ubat. Bawa pergi, Nabi tengah-tengah nak siap nak ambil wuduk. Nabi kata letak di bawah ni. Nabi basuh, nitik tak masuk, ambil, bawa balik minum. Masya Allah, ambil berkat ni adalah satu perkara yang dituntut, dibolehkan, daripada baginda Rasulullah SAW. Okey, cerita inna fatahna laka fatham mubina. Panjang kalau nak cerita tentang surah ni. Dia sangat berkait rapat dengan peristiwa Hudaybiyah yang saya cerita tadi. Suhail bin Amru akhirnya masuk Islam. Dan Nabi berjaya melakukan umrah qada. Jadi macam mana penyelesaian umrah Nabi yang tak boleh buat, tak boleh selesai tu? Dah niat dah di Madinah, mai Mekah dah kena sekat, tak boleh tawaf, tak boleh sa'i, tak boleh gunting. Maka penyelesaiannya Nabi bagi tahu pada para sahabat, sembelih kambing dan gunting rambut. Tukar ihram. Sahabat tercengang, diam seorang pun tak sembelih kambing. Tak buat pun, mereka tak bertindak. Jadi sahabat Rasulullah rasa macam sahabat-sahabat ni macam bantah, macam tak nak ikut arahan dia. Ini peranan isteri. Maka Nabi masuk kemah dalam keadaan sugul, monyok kita kata kan, bahasa kita monyok, nampak masa muram muka Nabi. Jadi isteri Nabi Ummu Salamah tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, aku dah bagi arahan pada dia orang, tapi dia orang tak buat. Ummu Salamah ni memang antara isteri yang cerdik. Banyak dia beri nasihat-nasihat atau pandangan yang baik pada Nabi SAW. Maka dia kata, ya Rasulullah, mungkin mereka ni bukan bantah, mereka sahabat yang takkan bantah. Tapi mereka ni perkara baru.
Ni hukum kali pertama. Jadi walaupun diberi arahan tapi tak tahu nak buat. Jadi tercengang. Tak pernah buat, tak ada pengalaman. Jadi cuba engkau dulu yang sembelih kambing depan dia orang dan buat gunting rambut tu bagi dia orang nampak. Mungkin dia orang akan buat selepas itu. Oh ya, Rasulullah pun bawa keluar kambing, Rasulullah sembelih kambing dan Rasulullah gunting rambut. Sahabat semua tengok Nabi buat macam tu, baru semua buat sama dengan apa yang diperintahkan. Jadi benda kadang-kadang itulah kadang kita bila teori sahaja mungkin kurang nak diadopt ataupun nak diterima oleh orang. Jadi tercengang. Macam saya dah buat kursus haji kan tuan. Kita punya beberapa kali terang terang mai, habis suara serak basah. Tercengang. Pergi Mekah tercengang lagi, tak tahu nak buat. Tapi bila dah nampak depan, macam ni nak tawafnya, macam ni nak sa'inya, barulah nampak mudah, jelas. Dari sudut praktikalnya. Jadi turun ayat ni berkaitan rapat dengan Hudaibiyah dan dua peristiwa, Hudaibiyah dan juga pembukaan Kota Mekah tahun 8 Hijrah. Dua peristiwa ni banyak dicerita dalam surah ni. Walaupun pembukaan Kota Mekah tu 8 Hijrah, ni ayat ni turun pada 6 Hijrah. Jadi benda yang tak berlaku lagi. Yang tu yang kawan munafik tadi dia kata Nabi pembohong. Na'udzubillah min dzalik. Dia sistem dalam Quran ni tuan-tuan. Kalau didatangkan cerita, kata macam dah berlaku. Tapi peristiwa tu tak berlaku lagi. Berarti benda tu pasti akan jadi. Akan jadi sungguh. Akan dapat sungguh dan sebagainya. Jadi begitulah ayat ni. Inna fatahna, kami telah. Seolah benda tu dah berlaku. Sungguhnya kami telah buka untuk engkau Muhammad pembukaan kejayaan yang sangat jelas, nyata. Seolah benda tu dah berlaku. Begitu juga tuan-tuan, bukan kita nak kata apa yang berlaku di Gaza sekarang. Kita yakin benda tu Allah dah sebut, Rasulullah dah sebut 1400 tahun yang lampau. Perang demi perang. Tapi natijah wal aqibatu lil muttaqin. Penghujungnya, endingnya, keputusan terakhir, menangnya kepada orang Islam. Pasti. Benda yang pasti. Benda yang pasti. Kemenangan yang besar yang kita nanti, yang paling hujung sekali adalah ketika mana Nabi Isa mengambil pemerintahan daripada Imam Mahdi sehingga dia berjaya bunuh Dajjal di Lod ataupun Babul Ludi dalam bahasa Arab, di Tel Aviv. Bunuh situ, barulah Nabi Isa bersama tentera-tentera Imam Mahdi menyerang Yahudi dan ketika itulah Yahudi lenyap daripada bumi Palestin. Sekarang ni walaupun dia orang kena teruk lah kita nampak, tapi Palestin pun ialah Gaza pun teruk je kena bom. Tapi tak berjaya lah nak bunuh semua Yahudi. Berjaya di sudut menjatuhkan semangat Yahudi, psycho dia orang dan sebagainya, kalah lah. Tapi bukanlah kejayaan totalnya. Totalnya di zaman Nabi Isa AS nanti. Maka disebut dalam satu riwayat Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mughaffal mengatakan bahawa Rasulullah membaca surah ini dalam perjalanan surah Al-Fathi ini dan dalam kenderaannya, ketika Nabi dalam kenderaan. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kemenangan yang dengan sebab Allah mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan terkemudian. Allah telah mengampunkan dosa kamu yang telah berlaku dan yang akan datang. Yang kemudian, maksudnya yang baru berlaku. Adakah Nabi ada dosa sehingga Allah kata Allah ampun dosa? Tidak. Selalu dalam ayat Al-Quran, bila ayat itu tuju pada engkau Muhammad, contohnya abasa wa tawalla, engkau janganlah masam muka Muhammad. Tapi sebenarnya teguran tu untuk umat. Untuk umat. Jangan buat macam ni Muhammad, jangan kau buat macam ni. Seperti Allah Ta'ala sebut fala'al dalam surah Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Nampak kemungkinan engkau ni sampai nak binasa diri ni sendiri. Ataupun kalau kita terjemah walaupun tak sesuai, tak cantik, engkau ni membinasa diri ni macam membunuh diri sendiri. Kau ni macam nak bunuh diri sendiri, tertekan kerana tindakan mereka. Itu Nabi tak pernah sampai tahap tu pun, tak pernah terlintas nak buat macam tu. Tapi ayat tu teguran untuk umat. Kalau ada cabaran macam mana, jangan tertekan sampai keadaan macam tu. Begitu dalam keadaan ni, perjuangan kamu, kejayaan kamu menyebabkan Allah ampun semua dosa kamu. Walaupun ayat ni sebut engkau yang Muhammad, tapi bukan untuk Nabi sahaja. Ampun dosa semua.
untuk semua kita-kita ni, kalaulah kita berperanan untuk memenangkan umat Islam. Macam orang di Gaza, tuan-tuan, memang semua syahid dah. Semuanya dia orang yang dah mati, walaupun mati kena bom, walaupun mati kena tembak, tapi dia bukan tentera, tetap dia syahid di sisi Allah Ta'ala, tetap syurganya. Walau mati di bawah timbunan bangunan yang tak tahu jasad ke mana, insya-Allah syurga dah untuk dia orang. Syurga untuk dia orang. Allah dah ampun dosa. Wa itimma ni'matahu 'alaika, dan menyempurnakan nikmat Allah kepada engkau, Muhammad. Nikmat apa? Nikmat Islam. Orang yang mengecapi Islam mesti dapat nikmat. Sekurang-kurangnya nikmat apa? Nikmatnya walaupun terseksa dalam hidup dunia, tapi nikmat di akhirat. Nikmat di akhirat sudah pasti dia dapat. Allah lengkapkan sempurna. Akhirat sudah pasti dapat. Tiba-tiba kat dunia pun kau menang, kau berjaya, lengkap nikmat engkau. Dunia berjaya, akhirat berjaya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah Ta'ala menambahkan hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum hakam, kejayaan tadi ni, sehingga engkau dapat tambah hidayah dan terus jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan dialah Allah yang akan memberi kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang sangat mulia, kemenangan yang sangat hebat. Kemenangan yang sangat hebat. Mudah-mudahan kita juga doa, Allahumma ansuril Islam wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin nasran aziza. Ya Allah, berilah kemenangan kepada orang Islam Palestin, orang Islam mujahidin, orang yang ditindas di Palestin, orang Islam, orang mujahidin, orang yang yang lemah di Palestin, beri kemenangan yang jelas, kemenangan yang mulia. Dan kita doakan, wadammir a'da'ana tadmira, dan hancurlah musuh-musuh kami dengan sehancur-hancur lebur, sehancur-hancur leburnya. Walladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan semangat tenang, tenteram ke dalam hati jiwa orang beriman semasa mereka berdepan dengan musuh. Lumrah biasa manusia akan rasa gemetar, takut. Tapi hikmahnya, kekuatannya orang Islam ni akan diberi ketenangan sehingga mereka lebih bersemangat, dan juga seolah nampak hadiah di depan tu, walau musuh depan. Hadiah apa? Hadiah mati syahid. Semua nak. Hadiah mati syahid. Masya Allah. Jadi banyak pemimpin-pemimpin Hamas sendiri, antaranya Yahya Sinwar, yang menjadi buruan nombor 1, ranking pertama, wanted, yang sangat dikendaki oleh Yahudi ni. Dia boleh masa awal perang, dia duduk ada di kawasan tebing barat. Tebing barat bukan Gaza. Tiba-tiba masa tawanan genjatan senjata ni, tawanan cerita, kami nampak Yahya Sinwar datang jumpa kami. Muka dia macam ni, jambang macam ni. Yahya Sinwar lah tu. Macam mana dia boleh masuk pula tengah perang? Kan daripada 7 bulan, perang tak berhenti, sampai gejatan senjata. Gejatan senjata pun Rafah tu mana boleh masuk. Tapi macam mana dia boleh masuk, Mai? Itu ada laluan-laluan dia orang yang sangat hebat. Dia boleh masuk jumpa tawanan, dia pula cakap Ibrani, cakap Hebrew tu. Sebab dia ni dalam penjara dihukum 100 tahun. Dia dihukum oleh mahkamah Yahudi, dipenjarakan 100 tahun. Tapi peperangan sebelum ni dia orang tukar dengan tawanan, dia bebas. Yahudi kata bebas dia pun tak apa, dia dah kena teruk dah, mungkin dia akan berubah lah fikiran, dia lari jauh lah, tak join dengan Hamas. Tiba-tiba dia join dengan Hamas, jadi peperangan yang hebat lagi, perancangan dia untuk Tufan Aqsa ni. Jadi itulah kekuatan semangat dia orang yang sangat luar biasa. Kan? Jadi sebutnya Allah yang beri kekuatan tu. Sebab tu Ustaz Muhammad Amin pernah cerita, saya tengok dalam video lah, dia punya ceramah. Dia pernah tanya Imam Syekh Yusuf Masjid Al-Aqsa. Dia kata Allah sebut dalam Al-Quran 5 tempat dalam Quran, barakna haulahu, yang kami berikan berkat di keliling Masjid Al-Aqsa ni. Berkat. Kami yang bagi berkat. Jadi selalunya bila suatu benda dinisbahkan kami ataupun hari kami, contohnya hari kami, bulan Allah, bulan Muharram. Bulan Muharram. Apalagi itulah bila dinisbahkan pada kami, yakni Allah, kepada nama Allah sendiri, itu tanda kemuliaan yang sangat hebat, keberkatan yang sangat besar. Maka
imam tu kata, kau tengok orang Palestin, walaupun dikepung penjara, dia orang nak keluar pergi, masa kami pergi pun, kita masuk dalam tebing barat, belilah barang-barang zaitun apa dia orang produk Palestin ni. Dia orang kata, untung kamu orang Malaysia. Walaupun engkau duduk jauh 1000 kilometer, tapi engkau boleh datang masuk dalam Masjid Al-Aqsa. Semayang berapa hari kau duduk sini? 5 hari kau boleh semayang. Kami dah berapa tahun dah aku tak boleh pergi semayang. Anak muda lagi sama sekali tak dibenarkan keluar dari tebing barat untuk pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tak dibenarkan. Kan? Dia orang tiap-tiap hari nak keluar tu macam kena cop pasport. Walaupun tu Palestin, dalam negara Palestin juga, nak keluar daripada border dia punya tembok semen tinggi tu, nak keluar macam kena beratur, daripada sebelum subuh dah beratur dekat border tu untuk dapat cop masuk. Ni hanya pekerja. Orang yang tak ada kerja, tak ada urusan, tak ada permit kerja, memang tak boleh masuk. Nak minta pergi masjid, hanya orang tua sekian umur je. Itulah. Jadi walau bagaimanapun mereka boleh survive. Boleh jaga, tengok Gaza sudah lah, tapi boleh berperang lagi dengan senjata begitu hebat walaupun sekatan keliling. Kan? Masya Allah. Itu keberkatan, semangat mereka tinggi. Allah kata, apa ni? Anzalas sakinah. Mereka tenang, tak ada masalah. Israel nak masuk, silakan. Kami dah jamin menang. Mati kami, syahid, menanglah. Kalau kami berjaya halau kamu bunuh musuh pun, lagi menanglah. Dua-duanya menang. Liyazdadu imana ma'imanihim. Allah tambah kuatan iman mereka di atas keimanan yang dah ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah je yang mampu mengantar tentera-tentera daripada langit dan daripada bumi. Macam-macam. Manusia kalau seorang pun, nak kata Nabi Musa dalam surah Ibrahim, Nabi Musa kata, kalaulah semua penduduk bumi, semuanya tak ada seorang pun beriman pada Allah. Semua kafir belaka. Adakah Allah lemah? Adakah Allah kalah? Tak. Tak ada masalah bagi Allah. Allah tak tambah pun, tak kurang pun kekuatan dia. Tetap Allah ada lagi jentera-jentera dia, tentera-tentera dia. Macam-macam. Nabi Nuh AS, bagaimana dia nak lawan dengan musuh, dia tak ada senjata, tak ada apa, pengikut dia 80 orang je. Nak lawan dengan ketua-ketua pemimpin yang besar ni. Tapi Allah hantar hujan, banjir je, habis. Nabi Hud AS, dia lemah, berapa orang, ratus orang je yang ikut dia. Kan? Yang tak ikut dia lagi hebat. Ada menguasai tanaman, makanan ni dia orang kuasai macam-macam. Tapi Allah dah hantar taufan, lingkup habis semua. Begitulah dalam perang Khaybar. Macam-macamlah, semuanya tentera daripada Allah Ta'ala. Maka itulah kalau mereka bergantung kepada Allah, Allah hantar tenteranya. Habis itu kita mungkin petikai. Dah kata hantar tentera, kenapa Allah tak hantar ni dah 50 hari, 60 hari dah perang, 60 lebih dah. Kenapa Allah tak hantar tentera pun, lenyap lah, lepas 2 hari lenyap lah. Senang je. Dah ada hikmahnya. Jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan pandai buat adayan yang buruk terhadap Allah Ta'ala. Ada hikmahnya, ada sebabnya. Allah buat demikian, ada sebabnya. Antaranya ialah inilah jentera-jentera, tentera-tentera yang akan jadi tentera Imam Mahdi dengan kebangkitan Imam Mahdi nanti. Ala kulli hal, itu hikmah Allah je yang maha mengetahui. Wa kana Allahu aliman hakimah. Tengok Allah kaitkan. Allah nak datang tentera ke, kekuatan mana? Aliman hakiman. Allah je yang tahu. Sungguhnya Allah yang maha mengetahui secara detail apa dia nak buat, berapa lama dia perang, kenapa kalah pada peringkat awal, kenapa banyak yang terbunuh. Semua tu hikmah Allah je yang tahu. Hakiman, yang bijaksana. Ketentuan Allah, takdir Allah yang bijaksana. Liyudkhilal mu'minina wal minati jannat. Antara hikmah yang Allah sebut di sini adalah Allah sengaja nak bawa ramai masuk dalam syurga. Berlaku perang, semua di Gaza, tuan-tuan, bukan semuanya yang, bukan 100% lah yang ketaatan mereka, tahap ketaatan yang baik. Yalah, ada yang biasa-biasa orang yang gitu kan. Tapi berlaku perang macam ni, mereka mati dalam perangan, dah syahid. Walaupun dia dulu ibadah tak sempurna, tak lengkap, mati dia kerana perang, syahid terus, syurga terus, terbang dalam syurga. Syahid ni syafaat dia besar. Syafaat dia besar. Jadi Allah kata antara hikmah, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, supaya nak dimasukkan orang mukmin, mukminat tu masukkan ke dalam jannat, dalam syurga.
Itu jalan pintas, shortcut nak masuk syurga. Siapa nak cepat masuk syurga, tuan-tuan? Pergi cepat. Takut tak ada sampai Gaza, tuan-tuan. Tak sampai tak mana, dia lencong bidang lain, takut. Jadi itulah Allah kata hikmahnya nak cepat masuk syurga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya dalam syurga. Kecuali orang yang buat khianat dalam perang. Itu tak ada syurga lah. Pengkhianat tak ada peluang syurganya. La imana liman masuk hadis Nabi kata tak ada iman, tercabut dari iman bagi orang yang melakukan khianat. Dia tak amanah. Orang bagi amanah macam ni, dia kena buat lain. Seperti khianat yang berlaku di sana banyak aja. Orang Islam kan, masa mula-mula truk bantuan dibenarkan masuk, ada 10 truk tak saya 10 truk ataupun 8 truk dibenarkan masuk. Ada aja driver truk, semua tu orang Islam. Driver truk semua Islam, keadaan Hamas tak pergi masuk. Tapi yang dia bawa adalah alatan-alatan scan bumi ni. Nak scan Taman Terowong. Tapi tak berjaya jugalah kan. Dan selepas itu masuk pula trip yang kedua. Kan dia orang dapat CCTV dia tu dapat rakam. Masuk. Lepas tu rupanya truk tu masa check kat border, makanan lah, buka pintu menampak makanan barang-barang lah. Tapi belakang tu ada satu partition pula, tentera-tentera Israel dalam tu. Driver siap tengok dulu tak ada orang baru dia buka. Ini pengkhianat semua tu orang Islam. Pengkhianat. Yang menyebabkan komander Hamas terbunuh 4 orang dalam satu kereta tu, maklumat tu pun daripada 2 orang pengkhianat, semua dibunuh oleh Hamas. Kerana kejahatan pengkhianat ni sangat bahaya. Masya Allah. Seperti mana pengkhianat zaman Nabi pun dah ada pengkhianat macam tu, iaitu antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang mengkhianati Nabi. Dia mengaku Islam, tapi bila Nabi nak serang Bani Qainqa', tak salah saya, asal nak serang, dia ada hubungan link dengan orang Yahudi. Dia pergi bisik dengan orang Yahudi, dia kata jangan risau, aku boleh gagalkan perancangan Muhammad supaya jangan serang. Dia pergi kat Nabi Muhammad, dia kata tak payahlah perang sekian. Dia pujuk Nabi jangan pergi perang. Nabi tetap pergi juga. Akhirnya dah kepung dekat kampung dia orang tu, Yahudi. Kan? Jadi bocorlah, baru tahu dia ni pengkhianat Nabi SAW. Pengkhianat Nabi, munafik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu dalam peperangan-perangan yang lain, antaranya perang Khaybar, ada seorang pengkhianat Nabi SAW. Bila dah selesai perang Khaybar, Yahudi pun dah lari keluar. Maka sahabat-sahabat ni baca list sahabat Nabi yang lain yang dah syahid. Nama ni syahid, orang ni syahid, Fulan bin Fulan syahid. Sebut satu nama, ini dah syahid. Nabi kata tak, dia dalam neraka. Semua sahabat terkejut. Ya Rasulullah, dalam neraka? Macam mana? Dia datang bersama tentera sahabat, perang dengan Yahudi. Tak nampak pun dia buat jahat. Kenapa Nabi kata dalam neraka? Nabi tak cerita apa sebab. Tapi sahabat ni kata jangan bertikai. Pasti ada benda. Ada benda yang tak kena. Jadi dia orang pun angkatlah jenazah dia apa semua. Angkatlah barang dia. Rupanya barang dia di atas menimbun, menutup satu barang yang dia ambil daripada Yahudi. Iaitu kain ni je. Kain selendang je. Benda yang murah je. Tapi itu pengkhianat yang Nabi kata dia dalam neraka. Benda murah je. Malah Nabi kata pengkhianat ni walaupun sekadar satu batang kayu sugi. Satu batang kayu sugi. Tuan-tuan, kayu sugi ni mahal sangat kan tuan? Ratus ringgit ke? Puluh ringgit ke? RM1 pun orang tak nak beli. Maksudnya boleh dapatlah RM1 ni. Dengan RM1 boleh dapat. Free pun boleh dapat kayu sugi. Kan? Itu pun boleh menyebabkan tuan yang mengkhianatinya akan dihumban dalam neraka wal'iyadzabillah. Jadi benda jangan tengok nilai. Takkanlah RM1 pun nak kena tangkap. Takkanlah kena satu botol air pun nak kena tangkap. Tak. Nabi kata satu batang kayu sugi pun menyebabkan tuannya dalam neraka wal'iyadzabillah. Itu ruang pada azan insyaAllah. Wa kana dhalika 'inda Allah fawzan 'azima. Allah sahajalah yang memiliki kejayaan yang sangat besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Tujuan berlaku ni Allah dah jelas. Sekarang pun dah berlaku.
Allah jelaskan bila berlaku satu perangan akan nampak jelas, oh rupanya kawan ni munafik, yang ni Islam. Yang ni munafik, yang ni sekian. Yang ni pengkhianat, yang ni nampak jelas. Tengok negara-negara yang tak bantu dan sebagainya, nampak jelas. Allah kata tujuannya nak bagi orang beriman yang sungguh-sungguh pegang pada Rasulullah SAW, perintah Nabi, sungguh-sungguh masuk syurga. Jelas. Dan orang munafik, orang musyrik, orang yang az-zannina billahi zannas sau, yang ada sangkaan buruk terhadap Allah. Tadi pada dia, sangka buruk tadi, anggap Nabi Muhammad bohong, Allah tak berjaya nak bagi menang. Allahu Akbar, na'udzubillah. Kalau macam ni sangkaan, ini Allah kata wa yu'adzib, akan dikenakan azab. Jangan kita kata Allah tak tunai lah tu, Allah tak bantu orang Gaza. Kerana kononnya Gaza ni macam ni, na'udzubillah. Ini jahat terhadap Allah Ta'ala. Dan sifat tu bererti sifat buruk, tidak ada keprihatinan kita sama orang Islam. Sedangkan Nabi bersikap sangat prihatin terhadap orang Islam. Kerana bila berlaku satu benda yang menyedihkan, Nabi juga turut sedih. Ada satu kisah di mana Nabi dikabarkan oleh ketua kampung yang dah Islam, dia ni berjaya, saya lupa nama kampung tu, di zaman Nabi lah. Dia berjaya mengislamkan satu kebanyakan orang kampung tu. Jadi sehingga orang kampung ni makmur, dengan pertanian dia makmur, banyak kambing jadi gemuk-gemuk. Jadi semua orang kampung ni cakap, ni kita dapat ni sebab kita masuk Islam. Jadi benda tu dah jadi pegangan, orang yang tak masuk Islam pun nak masuk Islam supaya hidupnya makmur, senang, dapat harta banyak. Tiba-tiba berlaku kemarau panjang di kampung tersebut. Hujan tak ada, air habis. Maka dia takut, dia orang dulu kata masuk Islam sebab tu kaya apa semua ni. Bila dah hilang kekayaan, nampaknya Islam ni tak betul. Takut dia orang tukar agama. Maka sahabat Nabi ni lari berjumpa Nabi di Madinah, minta tolong Nabi, ya Rasulullah, kampungku sekian. Maka Nabi pun sedih. Nabi termenung, panggil Sayyidina Ali. Wahai Ali, ada tak sesuatu yang boleh bagi pinjaman kat dia ni, sedekah kat dia, supaya dia buat sedekah kat orang kampung tu supaya tak tukar agama. Maka Sayyidina Ali pun kata, ya Rasulullah, aku pun tak ada apa nak bagi. Tak ada apa nak bagi. Tiba-tiba datang seorang Yahudi. Dia kata dia dengar dialog tadi daripada jauh. Tanya kenapa? Rasulullah cerita macam ni, dia nak minta bantuan. Jadi kami tak ada bantuan. Rupanya Yahudi tu offer. Dia bagi pinjaman yang banyak harta dia, berapa ribu, berapa puluh dinar, ratusan dinar, supaya dia balik. Tapi dengan syarat pajak kebun kurma tu. Pajak kebun kurma tu satu musim ke dua musim itulah. Jadi Nabi tanya tuan dia, setuju sebagai untuk sedekah fisabilillah. Tak apalah, dia kata ambil lah, buat pajakan. Jadi Nabi pun ambil, dan semua serah duit tadi ni, serah kepada lelaki tadi untuk dia edarkan supaya orang tu tetap lagi beriman walaupun dalam keadaan susah. Ada juga bantuan daripada orang Islam. Jadi nak tunjukkan Nabi prihatin berlaku sana, Nabi pun sehati. Ni tidak, kalaulah benda yang berlaku di sana sampai macam tu, keadaan kanak-kanak dizalimi macam-macam lah yang kita tahu. Tapi kita relax. Tak ada langsung sumbangan doa kita. Duit 10 sen pun tak sampai ke sana. Tak ada langsung sumbangan kita nak buat. Nak tunjuk keprihatinan kita supaya mereka bertambah semangat dan sebagainya. Jadi kena adalah sumbangan kita walaupun dengan sekadar doanya. Nabi walaupun tak pergi, badan Nabi tak pergi, tapi Nabi hantar duit. Tolong. Dan sebenarnya itu yang diperintah dalam hadis tentang Masjid Al-Aqsa, yang mungkin saya dah baca pada tuan-tuan. Yang Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Maimunah, isteri Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, tolong fatwa kepada kami tentang Masjid Al-Aqsa. Nabi kata, sanalah, pergilah kamu semayang di sana, kerana semayang di sana digandakan 1000 kali ganda daripada semayang tempat lain. Walaupun ada riwayat lain sebut 500 kali ganda. Ada sebab lah, saya tak nak cerita hal tu. Jadi Sayyidatina Maimunah kata, Rasulullah, kalau kami tak mampu nak pergi, macam mana? Maka Nabi kata, sekurangnya kamu hantarlah minyak, sedekah minyak, supaya minyak tu boleh nyala lampu dalam Masjid Aqsa. Zaman tu lah. Jadi menunjukkan bahawa badan kita tak sampai, sekurangnya duit kita sampai, tuan. Prihatin kita ada juga untuk Masjid Aqsa. Bukanlah tujuan Nabi itu hanya masjid. Masjid, kalau nak ikut masjid memang dah mewah. Sebab masjid tu segalanya dijaga oleh Raja Jordan.
Tapi tujuan kita orang sekitar masjid tu, orang muslimin yang tertekan, yang terpenjara dan sebagainya, termasuk sumbangan kita kepada Gaza. Kan? Sayangnya lah, sumbangan-sumbangan yang dianggap diseleweng dan sebagainya, tak tahulah mungkin betul seleweng, mungkin ada anasir lain yang nak sekat supaya duit tak sampai kepada Hamas, tak sampai pada Gaza. Boleh jadilah, wallahu alam, kita pun tak tahu, serahlah. Mudah-mudahan Allah saja yang maha mengetahui. Jadi ala kulli halnya, kita sebut ada satu hadis tentang qada sembahyang, iaitu riwayat Imam Ahmad dalam peristiwa perjalanan Nabi nak pergi ke Mekah tu. Seperti cerita Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan kami nak sampai dah dekat-dekat dah dengan Mekah, Madinah, Hudaybiyah tu. Jadi kami berhenti dulu kemah, berhenti malam, tengah malam lah, berhenti rehat tidur dulu. Bila tidur, terlajak tidur sampai ke subuh, sampai matahari naik. Termasuk Nabi juga tertidur, letih. Bila Nabi bangun dan Nabi kata, kamu lakukanlah seperti mana kamu akan lakukan. Maksud sahabat-sahabat nak sembahyang subuh lah. Nabi kata boleh. Maksud wa kadzalika yaf'alu man nama wa nasiya. Nabi kata itulah yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang tertidur sampai terkeluar waktu, kena sembahyang juga, qada. Ataupun dia terlupa dengan sembahyang dia, baru teringat, dia kena qada. Kan? Ni bukan buat lupa tuan. Memang sungguh terlupa. Mungkin orang yang berumur ni kadang-kadang dia, aku sembahyang ke tak kita? Sembahyang lah kot. Dia pun buat macam sembahyang dah. Rupanya anak dia berkata, tak sembahyang lagi lah. Dah terkeluar zuhurnya, dah masuk asar. Boleh jadi macam tu, dia qada je lah. Qada as-salah, kata para ulama, maksudnya Nabi suruh qada juga sembahyang. Malah dalam satu riwayat lain, para sahabat buat juga yang sunat-sunat tu. Kita nak qada jangan qada subuh je tuan-tuan. Ya, qada subuh tu wajib. Qada jugalah yang sunat qabliyah subuh tu. Buat jugalah. Sebab itu sunat yang sangat penting. Itulah disebut ada peristiwa yang berkaitan demikian. Wallahu ta'ala alam. Tak sempat tuan-tuan kita nak habiskan semua. Cuma ayat terakhir, litu'minu billahi wa rasulihi, supaya kamu tetap teguh beriman kepada Allah dan Rasul, wa tu'azziruhu, supaya kamu membantu, menguatkan agama Allah Ta'ala, Allah dan Rasul, wa tuwaqqiruhu, dan memuliakan agama, supaya kamu berpegang sungguh, membantu sebarkan dan juga memuliakan, wa tusabbihu, dan kamu bertasbih. Jadi ini peranan kita untuk menaikkan nama Islam, supaya kita sentiasalah untuk berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala dan menyebar luas sekadar yang kita mampu, dan juga memuliakan agama kita. Jangan kita mandang Islam, apa saja yang syiar dalam Islam dengan pandangan-pandangan rendah, hina dan sebagainya. Wal'iyadzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi. Allahumma barik lana fi hadzal yawm, barik lana fi jam'ina hadha, wa barik lana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا الصهيونية، الكيان الصهيونية اليهودية الظالمين الغاصبين المعتدين يا رب العالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدئ شملهم وفرق جمهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم اليهود المعتدين الغاصبين الظالمين، اهزمهم وانصرنا والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين عليهم. اللهم انصرنا نصرا عزيزا، اللهم انصرنا نصرا عزيزا والمسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم دمر أعداءنا تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا يا عزيز بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.